من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف صلى الله عليه وسلم صواب. Qala mu'alif kada samsa li hadis sahih situ. Muru sabiyah bis salati iza balagha 7 sinin wa iza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Hukum di atas iaitulah masalah maratan. Anak yang meninggalkan akan sembahyang tadi, yang belum sampai umurnya, ya, yang belum sampai umur, yang belum lagi menanggung taklif syar'i, maka wajib ibu bapa itu sebagai wajib syar'an mendidik, mengajar dia berdasarkan kepada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis Nabi mengatakan muru, mana suruh oleh kamu, perintahkan oleh kamu, as-sabiyah, mana akan anak tadi, bisalah, dengan mengerjakan akan sembahyang, bila iza balagha 7 sinin, bila sampai mereka umur 7 tahun, wa iza balagha 10 sinin, dan apabila sampai 10 tahun, apabila sampai ia sabir, iaitulah 10 sinin, 10 tahun, maka fadribuhu, maka pukul oleh kamu, manaratan oleh kamu, hu akan dia akan sabir, alaiha ay ala tarkis salah, dia meninggalkan sembahyang, maka taklah diratan akan dia. Mana wajib bagi bapa atau wali yang menguruskan tadi, maknanya memberikan perhatian yang besar kepada amanah Allah Subhanahu wa taala yang akan disoal di akhirat kelak. Iaitulah menyuruh mereka merangkaikan kontak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala kepada ibadat yang amat besar. Habis. Kemudian kasaumi ataqah, dan seperti juga pada masalah wajib menyuruh akan anak tadi, ialah menyuruh dia dengan sembahyang bila sampai 7 tahun, rotan 10 tahun. Begitu juga kasaum, ya, begitu juga pada masalah puasa ataqah yang mampu, ya. Maka kalau gitu fa innahu yu'maru bih, bahasanya diarahkan, ya, bihi, diarahkan akan dia as-sabir, mana disuruh akan budak tadi, bihi ay bisaum, lisam'in, bila sampai umur dia ialah 7 tahun, ya, bisamin sinin, 7 tahun, wa yudrabu, dan dirotan dia, alaihi ala at-tarkis saum, atas meninggalkan akan puasa, li ashrin, bagi bila sampai umur 10 tahun, misalnya kasalah, macam sembahyang juga. Macam mana sembahyang disuruh, begitulah kias kepada ibadat-ibadat yang lain kepada sabi, mana budak yang belum balik. Jangan disilap faham, dia kata suruh, budak ni belum apa-apa, tak ada dosa lagi, budak lagi belum balik, tak ada apa-apa, suruh dia sembahyang apa. Ya, dia tak ada taklif syar'i, kita ada taklif syar'i dekat dia, ya. Supaya jugalah dalam hukum-hukum yang lain, satrul aurah dan seumpama. Dulu ada kecoh sikit kan, masalah tutup aurat, dia kata budak ni belum balik, masalah belum balik, masalah melatih, ya.
puasa, sembahyang, puasa dan begitulah yang lain. Habis tu. Kemudian wa hikmatu zalik, dan hikmah yang sedemikian, iaitu disuruh akan anak tadi dengan 2 peringkat, 7 tahun disuruh, 10 di rotan. Ya, itu semua apa? Hikmah dia apa? Tamrin, sebagai latihan dia. Alal ibadah, atas ibadat. Itu ada pun hikmah dia apa? Semua itu sebagai latihan ibadah, agar membiasakan dia. Ya, dia ta'awwadah, supaya membiasa ia sabi tadi. Dia akan ibadah. Maka bila gitu pada yatrukuha, maka tidak meninggal ia akan dia. Ya, jadi bisa dah besar, jadi dia mudah istiqamah dalam melakukan ibadat yang wajib. Habis. Kemudian wa bahasa Azra'i, dan telah membahas oleh Imam Azra'i Imam Azra'i pada kitnin saghirin kafirin nataqa bi syahadatain. Membahas oleh Al-Azra'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, pada masalah budak kecil, putera budak kecil yang saghirin, yang kecil, kafirin, yang kafir, nataqa bi syahadatain, yang dia bertutur dengan 2 kalimat syahadat. Contohnya misalnya ada anak orang kafir dia bela kan, kesalahan dia, ataupun dengar dia ada bertutur dengan kalimat syahadat, kita tak tahu lagi dia tu anak orang Islam ke apa, dia terjumpa ke apa, maka hukum dia apa situ, maka disunatkan annahu yu'maru nadban, bahawasanya anak tu yu'maru disuruh juga macam tadi juga. Ya, 7 suruh 10, tapi rotan dia ada khilaf ini. Disuruh nadban, tapi suruh itu bukan wujub, bukan wajib. Suruh sebagai suruh yang sunat. Suruh apa? Bis salati was saumi, dengan makna sembahyang dan salat. Wa yuhassu 'alaiha, dan makna dia menyungguhkan atasnya, menyuruh dari itu bisalah wasaum min ghairi darbin, cuma beza dia dengan tidak merotan akan dia, ya, tetapi tidak dipukul lah pada meninggalkan dia, sebab dia bukan anak orang Islam. Supaya apa tu? Liya'lafa al-khaira, supaya terbiasa dia akan kebajikan ba'da buluhi, selepas dia balik tu. Ya, tu. Wa in abal qiyas zalik, walaupun mengingkari akan kias ini, demikian itu intaha, habis kalam ni. Jadi maknanya Azra'i membahas tentang masalah anak orang kafir yang kecil. Sunat juga kita suruh lah. Kalau anak kita tu wajib atas ibu bapa tadi menyuruh akan mereka, sebab tu adalah tanggungjawab untuk membiasakan anak tu bila dia besar tu. Wa yajibu aidan ala man marrah, wa yajibu, dan wajib pula, aidan wajib pula, wajib juga ala man marra, ala man atau mereka marra yang telah lalu, coba dia daripada ibu bapa dia, dan juga dia punya apa, orang yang memikul tanggungjawab ataupun wasi, orang yang wasiat. Wajib apa? Nahyuhu, oleh menegahnya. Tadi menyuruh, yang mana yu'maru diarah, ini tegah pula. Sebab Islam tu 2 kan, ad-din syatran fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Islam tu dibina atas 2, buat disuruh, tinggal dilarang, tu je. Tapi banyak pecahan bawah ni lah. Suruh dipecah pula, sama ada suruh wajib atau suruh yang sunat. Dia kata larangan ada yang haram, ada yang makruh. Maka di sini wajib juga aidan ala man marrah, di atas mereka yang bertanggungjawab, iaitu ibu bapa dia, wali dia, kalau tak ada bapa dia. Suruh apa dia? Wajib apa? Nahyuhu, dia menegahnya akan sabi itu. Daripada mana? Anil muharramat, ya, daripada meninggalkan benda haram. Anil matruk, mana wajib dia menyekat, jangan budak ni mengerjakan benda-benda yang diharamkan oleh syarak. Ya, itu. 7 tahun dia pakai sebelah pendek, jangan budak ni belum balik lagi, dia kena suruh. Yang masalah budak tak ada hal tu.
Budak tu tak tanggung dosa. Yang tanggung ni kita yang memegang amanah sebagai wajib latihan untuk apa? Tamrin alal ibadah. Melatih untuk ibadat. Wa ta'limuhu alwajibat, dan wajib juga ala man marra tu. Mereka telah lalu ibu bapa tadi, ta'limuhu, mengajar akan dia. Mengajar ni mengajar akan sabi budak tu. Apa ajar? Al-wajibat, segala kewajipan. Wa nahwiha, dan seumpamanya. Apa dia seumpama? Bayan dia min sa'irin syara'in zahirah, daripada sekalian syariat yang zahir. Ya, seluruh syariat yang zahir nak jawab. Dia punya sempadan 7-10. 7 suruh 10 rutan. Tuan. Ya. Walau sunnatan kasiwakin. Suruh tadi maknanya walaupun suruh tadi sunnatan, benda yang sunat. Mana sempadan umur 7 tu kita dah ambil cana kat dia, dah latih dia. Contohnya benda sunat begitu juga. Kalau wajib, suruh wajib. Yang sunat, sunat suruh. Kasiwakin, seperti bersiwak. Ya, wa amruhu bizalik. Demikianlah maknanya urusan tadi dengan demikian tadi tu. Jadi wajib pula atas orang tua dan lain-lain seperti di atas. Ya, melarang anak kecil daripada hal-hal yang haram. Anak kecil mana yang belum balik. Ya, mengajar pula mereka dengan yang wajib, segala yang wajib, mayang, puasa dan sebagainya lah. Ya. Dan hukum-hukum lain yang telah jelas. Ya, walaupun hukum sunat, misal seperti bersiwak. Jadi maknanya wajib bagi bapa tadi memberikan pendedahan Islam kepada anak dia umur dia 7 tahun. Suruh dia. Ya, dan kuatkan lagi dengan dirotan supaya dia ditakhwif, untuk menggerunkan dia supaya dia merasa benda yang amat penting dan besar dalam kehidupan dia. Sebab tidak ada arti seorang hidup kalau tidak ada agama. Kalau tak ada agama, tak ada arti hidup kan. Wala yantahi wujubu amma marrah, dan tidak terhenti wujubu ma marrah, oleh kewajipan barang yang telah lalu, alaman atau mereka marrah yang telah lalu, illa bibuluhi rasyidan. Mana kewajipan orang tua tadi mendidik anak dia seperti di atas tu, ya, itu baru berakhir setelah menjadi dewasa dan pandai. Maknanya didikan itu terlepas daripada bapa bila dia sudah balik, sudah cilik. Didikan pemantauan lain tadi. Nah, ini dua lapis hukum. Jangan kita lepas dia balik je, dia tak semain, kita diam je. Itu tajuk lain pula. Tajuk mar'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbi, wa zalika adhaful iman. Bila kita lihat mungkar, maka wajib kita kena tegah. Itu tajuk yang lain. Tajuk secara umum, siapa saja melihat mungkar, wajib dia mencegah dengan tangan kekuasaan dia. Kalau tidak boleh dengan lisan, kalau tak boleh dengan hati, itu paling lemah iman. Itu secara umum. Yang secara khusus antara orang yang melahirkan anak dengan anak yang dilahirkan. Jadi ada kewajipan yang khusus untuk dia, maknanya dipertanggungjawabkan supaya dia didik. Mana dia start umur 7 tahun, dia memberikan perhatian betul. Ya, suruh dia segala urusan yang bersangkut paut dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ujratu ta'limihi, wa ujratu, dan ujrah ta'lim. Kita suruh, kalau kita tak boleh mengajar, kita suruh orang mengajar. Anak kita tadi, kita tak berapa pandai nak mengajar, kita panggil orang mengajar ke, tiba-tiba kena bayar yuran ke apa, nak ambil duit mana tu? Tu. Wa ujratu ta'limihi, dan ujrah, mana pengupah biaya untuk maknanya mengajar budak tadi demikian tu, kal Quran wal adab, seperti mengajar Quran kan, sebulan adalah sagwati kita pergi kan, yuran dia ke, dan adab dan sebagainya, pi malihi, pada harta anak tu. Anak bila dia kerja kan. Pada harta kalau ada lah. Kan biasa budak kecil sini tak tahu kalau belah Kelantan Terengganu kan, budak-budak kecil banyak apa duit kan. Bila dia lahir kecil-kecil tu, orang datang selit ke dia, tu duit apa tu? Tu duit anak tu, jangan mak bapak dia sapu. Ya, kadang banyak orang beri selit 100 kadang. Wah, alhamdulillah, ni masuk kecil. Tak boleh tu, kalau begitu tu anak tu, hak anak tu.
Ya, tu mana hak dia, dia asing lah. Besok dah besar kalau terpakai minta mak dah terpakai dulu 700. Ini mak bayar balik kan, anak kata tak apalah kan. Itu soal lain. Mana dia panggil taswir kata anak tu ada duit, dia tak kerja pun. Ada orang bagi tak milik dia tu. Itu boleh gunakan untuk mana ujrah taklim. Ya, tu. Misalkan mengajar Quran, ajar adab, fi malihi fi mali sabil. Summa, kemudian manakala tak ada lah, ala abihi, ya, atas maknanya itu bapa, ataupun ditaswirkan sini masalah anak tadi. Kalau kita anak, contoh biasa anak pun kan, ya, anak tiri kan, dia menikah seorang perempuan yang sudah ada anak, dan anak tu kecil lagi. Tiba-tiba bapak dia meninggal, bermakna anak tu jadi waris. Bapak dia orang kaya pula, jutawan kan. Dia dapat, anak tu dapat asabah je 3 juta duit dalam bank, tak boleh makan dia. Jadi nak pengurusan dia boleh ambil harta tu lah. Dia atas anak tu, sebab dia dapat pesaka. Dia dapat iris di dalam babul irsi, dalam bab pesaka dia dapat, maka boleh digunakan. Kemudian kalau tak ada, summa ala abihi, kemudian atas bapak dia lah, summa ala ummih, kemudian atas, kalau pak dia tu tak ada dengan mak dia atau mak dia lah, pembiayaan tadi, ya, itu maknanya. Tambih, satu peringatan. Zakara Sam'ani telah menyebut Syekh Sam'ani fi zaujatin saghiratin, pada isteri yang kecil, ya, dia jadi isteri tapi dia belum balik. Zati abawai, yang mempunyai 2 ibu bapa. Ini biasa berlaku di Fatani duluan ni, banyak. Kita tonton guru kan, kebanyakan pondok-pondok yang bertahan lama, kebanyakanlah apabila anak ni banyak perempuan. Faham dia pasang siap, orang panggil, dia pasang siap menantu apa ni, anak murid yang mengaji 20 tahun kan, dia boleh baca kitab besar-besar tu, dipegang anak murid dia. Dipegang apa, nikah dengan anak dia, kadang anak belum balik kan, anak belum balik, kecil lagi, dia tangkap dulu, tangkap budak ni lagi. Besok biasa begitulah, bila Tok Guru meninggal, dia punya apa, menantu-menantu 4-5 orang ni boleh sambung mengajar, macam masih tumbuhnya berapa puluh tahun tu. Sebab menantu-menantu banyak. Sebab anak lelaki tidak semesti boleh mewarisi, ya? Tidak boleh sebab ilmu tidak boleh dipusakai. Ilmu kena dicari. Kalau harta boleh dipusakai. Lagi satu boleh pusaka apa? Saka. Dia ada 2, satu apa? Pusaka, satu saka. Ini bukan saka ni. Jadi maknanya ilmu kalau dia tak belajar, walaupun anak ulama, tak jadi alim dia kan. Jadi Tok Guru tadi jenis tangkap pasang siap ni. Anak-anak murid kadang yang handal-handal, wali kitab besar-besar, dia jadi kahwin tu anak dia. Pada ketika itu zaujatin sagirah, timbul masalah ni. Mana timbul masalah? Ya, isteri yang masih kecil. Sekarang pembiayaan jauh. Tengok sini. Wa zakara Sam'ani, dan menyebut oleh Syekh Sam'ani bi zaujatin saghiratin, pada zaujah saghirah, mana pada isteri yang kecil, zati abawain, yang dia ada kedua bapa lagi, ya, anna wujuba mamarrah alaihima, kewajipan tadi ujratut ta'lim, mengajar tu kena bayar ke apa semua kan, pada suami dia ke atau pada bapa dia. Maka Syekh Sam'ani kata kedua bapa dia, sebab budak ni belum apa, belum taslim, dia belum seradi. Sebab tu bila seradi dia wati, pak tu automatik kewajipan atas suami. Sekali diikat aja. Diikat aja ni pada budak lagi. Anna wujuba mamarra, bahawa kewajipan tu alaihimah, atas keduanya, atas kedua ibu bapa tadi, ya. Habislah tu. Terletak atas kedua bapa dia. Kemudian fazauj, kemudian barulah pada suami. Kalau sekiranya ibu bapa dia tak mampu atau tak ada ke, wa qadiyatuhu wujubud darbiha, dan pada dasarnya apa qadiyah dia, wujubud darbiha, wajib ia dipukul kalau tidak tunduk. Kalau dia boleh watan dia. Habis wabihi, ya, walau fil kabirah, sarraha Jamalul Islam Al-Barazi
ya, dan dengan dia dalam hukum ni walaupun pada kabirah yang besar kata, mana pada isi yang besar tadi lah sarah telah mentasrikan oleh Syekh Jamal Islami Syekh Al-Barizi. Mana Syekh Jamal Islam Al-Bazari dia menjelaskan wajib memukulnya walaupun isteri itu sudah besar dewasa kan. Dia tak semayang boleh urutan dia. Semua benda-benda dipanggil darbat ta'dib. Mana pukul secara mengajar adab. Kau pukul dengan belantan kan, tak pasal batu bam kan, ambulans datang pula. Satu kerja pula. Sebab Islam ni lebih mendidik. Mana kalau sampai peringkat bertukar daripada arah marah kepada rotan tu, mana benda tu dah serius, dia kena faham lah, dan meningkat ya, dia serius lah tu. Betul Islam kalau buat penceraian mula-mula apa, asing tempat tidur, dia memang degil asing tempat tidur ya. Tapi kunci lah jangan malam ni masuk balik. Kau isteri ketawa kau kan. Jadi degil juga asing. Lepas tu degil juga boleh pukul, tapi pukul sebagai pukul yang tidak mencerakan. Setengah ulama kata ambil kain tawul gitu kan, gulung gitu kan, berdemuk sekali atas tu tak apa tu, yang banting ke belantan maut dan awang. Kalau tak boleh juga degil dia tak makan, dia pula ada kungfu, dia buka taekwondo kungfu ni macam ni kan. Kata pab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, dia kena nanti hakam. Maknanya ni last ni tadi, laki-laki dan perempuan dilantik dua wakil dia untuk berunding. Kalau perlu maknanya terus kalau firak cerai tu last sekali ya. Dia tak ada bom talak 3 tu, sebab tu dia gesek kepala ni. Jangan tuan ni, dia ada tu. Sebab talak ni benda yang besar ni, benda yang harus, tapi Tuhan tak suka benda tu. Lepas tu petua atau patwa Tuan Guru saya lah, bukan patwa ni apa, mufti kan ni, patwa mufti patwa. Iftak dalam iftak qadim hukum. Bagi kita yang kata Tuan Guru saya beri fatwa, tak boleh, salah. Segi usul fiqh salah. Tuan Guru tak ada hak memberi fatwa, yang memberi fatwa ialah mufti. Qadim hukum, guru irsyad, dia mengajar, menunjuk jalan tuan. Pantang mulut daripada cerai dia ya, tu cerai jangan. Isteri jangan buka lapan cerai, kontrol boleh, tambah tak apa, tambah tak apa, senyum dengan kau. Cerai jangan, tambah tak apa gitu. Habis itu qala syaikhuna, berkata syaikhuna guru kami, wa huwa zahirun in lam yakhsha nusuz. Ya, mana kita rotan dari semua tu tengok isteri kan. Dapat buat isteri tu baru nak sedar kan, baru nak buka mata, terkelip macam anak ayam buka mata. Jadi kalau kita takut dia nusus kan, dia pula jenis kepala angin pula, lama berdentum beradu. Tu kalau takut itu bahagian lain ni. Wa huwa zahir, tapi in lam yakhsha, sekiranya tidak ditakut an-nusus. Sebab kita tindakan terlampau keras tadi menyebabkan dia boleh jadi raka atau kena ubah uslub pula ya, tu banyak cara tu. Wa atraka az-Zarkashi wa an-nadb, dan menitla az-Zarkashi an-nadba, akan sunat. Mana itla ai qaulun bila takyidin, dia tak kait kata nusus tak nusus, cuma itla, dia kata sunat saja ya. Pukul tu sunat ni. Habis tu. Kuna awwalu wajibin alal abai ta'limuhu ya, tu matan dia. Wa awwalu wajibin, dan awal permulaan yang wajib, hatta alal amri, sehingga atas arahan bis salah, kama qalu, sebagaimana kata mereka itu. Wajib tu mana tu, ala aba, di atas apa, ibu bapa. Aba mana atas bapa-bapa tadi. Summa ala man marah, kemudian atas mereka yang telah lalu. Kalau tak ada bapa, dia punya apa, atau wa inna ala, ke ataslah yang memegang wasiat itu. Wajib apa tu, ta'limuhu ya, mengajarkan akan apa, al-mumayyiz. Kita mengajar pun orang yang mumayyiz. Kalau anak sabi tapi belum mumayyiz, kita ngajar, kita cakap seorang-seorang. Budak umur 3 tahun kita ngajar rukuk semayang, dia tengok apa benda orang tu ni kata, dia tak faham. Sebab bila tamyiz dia boleh membiasa, dia boleh menerima ta'lim. Start daripada tu, sebab letak umur 7 tahun tu suruhlah kita ajar dia ya, dan sebagainya, supaya mereka dapat mengenal dari awal. Apa di antaranya awal wajib
Ana aba ta'limu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahawa nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah, dibangkitkan dia di Makkah, wa wulida biha, dan dilahirkan akan nabi biha bil Makkah, ya dilahirkan di Mekah, wa dufina bil Madinah, dan dikebumikan, disemadikan, dipusarakan nabi bil Madinah, wa mata biha, dan wafat nabi itu biha bil Madinah. Itu di antara setengah daripada benda yang wajib mana bersangkutan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis itu faslun fi syurutis salati. Ini satu pasal pada menyatakan syurut jamak kalimah syartun. Syartun satu, syurut jamak dia. Mana beberapa syarat-syarat sembahyang. Apa makna syarat? Apa makna rukun? Kita selalu sebut syarat mana syarat? Asyartu bermula syarat. Syarat tu apa? Ma yutawakkafu. Ma yatawakkafu. Boleh baca bina majhul, boleh bina ma'ruf. Tawaqqafa yatawakkafu, barang yang yatawakkafu terhentilah, alaihi atasnya, atas ma atau barang tu. Mana benda ni terhenti atas dia, terhenti apa? Sihhatus salat, oleh sah sembahyang. Maknanya kena ada dia. Kalau dia tak ada, sembahyang takkan sah. Walaisa minha, walaisa padahal laisa minha, bukanlah ia dari sembahyang. Dia tu bukan diri sembahyang, tapi dia kalau tak ada sembahyang tak sah. Duhulul waqt, masuk waktu, dia bukan sembahyang, tapi dia kena ada. Kalau tak masuk waktu lagi, sembahyang tak sah. Satrul aura, menutup aurat. Menutup aurat tu bukan rukun sembahyang. Ya, rukun sembahyang apa sembahyang? Dulu kata apa? Aqwalun wa af'alun al-muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Tu maknanya beberapa perkara yang dimulakan. Aqwal makna rukun qauli tu. Ya, wa af'al rukun fi'li yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudah dengan salam. Menghadap kiblat, maksudnya bukan dia punya rukun, itu syarat. Maknanya sembahyang takkan sah kalau tak ada dia, tapi dia bukan hakikat diri sembahyang. Tu ya. Menghadap kiblat, ya, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, semua dipanggil syarat. Itu mana syarat? Kalau tanya apa makna syarat? Syarat ialah ma yatawakkafu alaihi sihhatus salat wa laysa minha. Ya, maknanya barang yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Maknanya kalau tak ada dia, sembahyang tak sah. Tapi dia bukan daripada minha minas salah, bukan di sembahyang. Wa qudimatis surutu, dan ditakdimkan, didahulukan perbahasan syarat ini alal arkani, di atas segala rukun. Ya, tuan pengarang ni dia bawa uslub dia dalam kitab dia ni, dia mendahulukan syarat atas rukun. Ya, sebab apa? Li'annaha, kerana bahawasanya syurut. Li'annaha, kerana bahawasanya syarat-syarat tu dia panggil aula bitakdimi, ialah sepatutnya didahulukan. Ya, mana syarat dulu, barulah dia pergi pada rukun dulu. Contoh apa dia? Menghadap kiblat dia kan. Kita pun cari mana kiblat. Alah, sembahyang mana pun tuan tahu. Wah, ni lain macam ni, hakikat mana pula keluar. Bukan tuan tak tahu, kita pun tanya. Bukan saya tanya tuan tak tahu, tu semua maklum, Tuhan Maha mengetahui. Masalah tuan suruh, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan diri kepada mana? Syatra masjidil haram, ai ainul Ka'bah inda Syafi'i. Mazhab Syafi'i syatra bermakna ainul Ka'bah, di Ka'bah. Mana kena hadap tepat dada kita ni dengan diri Kaabah, sama ada yakinan atau zannan. Yakinan bagi mereka yang nampak Kaabah, duduk dalam Masjidil Haram, pergi Mekah, pergi umrah, nampak depan ni, wajib tepat. Dia tak boleh sengit, tak sah. Ada pun bagi mereka yang tak nampak macam kita ni, maka zannan, secara zan. Ya, secara zan mana berkuat lebih daripada 50%, itu dipanggil zan. Dan zan tu datang dengan ijtihad, kompas dan sebagainya. Maka kita pakai kompas itu, dia panggil syarat membina zan, maka sah dari segi fiqah kita. Ya, kita boleh ada yakin sini. Dan kau tahulah ada wali kat sini, dia tunjuk nampak macam guru Imam Syafi'i dan dia, tu. Dia tunjuk sab nampak. Syekh Ma'ruf Al-Qarhi dan satu berdebat, orang keliru masalah kiblat. Sini kata sini, seluar kata sini. Dia tunjuk tu, dia tunjuk berlorong dan sam. Beranjak semua senyap. Tu karamat. Itu tak jumpa seorang. Satu zaman tak jumpa seorang, dan dia wali besar.
Cuma ada khilaf sini kata imam, tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ada pro sikit kepada pendapat lain, iaitu syatra dengan makna jihah. Ya, syatra tu makna ainul Kaabah, satu makna syatra dengan makna jihah, pihak. Bermakna kalau pihak ni lain sikit-sikit tak ada masalah lagi. Kita ada pihak kiblat sini, kita ada tu lain sikit-sikit darjah, dia tak ada hal lagi, sah kata Imam Al-Ghazali, ya. Jadi tu boleh pakai mana-mana boleh. Tapi kalau dia mutamat kuat bagi Syafi'i ialah jihah, syatra bermakna ainul Kaabah, di Kaabah sini. Sama ada yakin atau tezan terhadap di Kaabah, ya. Tu. Lepas tu dia suruh kita ijtihad. Kemudian idz syartu ma yajibu taqdimuhu ala salati wastimraruhu fiha. Kerana asyartu syarat tu ialah ma barang yajibu taqdimuhu, barang yang wajib oleh mendahulukan dia. Kita nak semayang kena ada syarat dulu. Ya, masuk waktu. Dia kata tuan tak tahu, masa semayang aja dah. Balik-balik dia kata macam tuan tak. Memang tuan tahu. Masalah tuan suruh. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya semayang tu atas orang mukmin kewajipan yang berwaktu. Bermakna kena masuk waktu. Jibril alaihissalam dalam hadis sahih Bukhari Muslim semua ada. Dia turun 2 kali. Awal waktu dan hari kedua akhir waktu. Itu maknanya ada waktu. Maka masuk waktu tu syarat. Wajib ditaklimkan dia ala salah, kemudian wastimraruhu, dan istimrarnya piha fi salah. Apa istimrar? Makna mengekali dan tetap. Ya, kita menghadap kiblat, dah dapat kiblat, angkat takbir Allah Akbar. Lepas tu boleh pusing, jangan pusing. Ya, jangan pusing. Pada waktu ikhtiar, waktu biasa. Ada waktu darurat tu tajuk lain. Dia tengah perang ke, ada waktu tajuk lain lah. Waktu biasa ni semayang nampak ya. Ya, jangan delaskan nak pengesalan di pusing dada, batal semayang ni. Ada setengah orang kadang-kadang dia nak akhir kan, orang suruh semayang salam sunat paling belakang, sekadar orang belakang nampak pipi, dia pergi salam dengan dada-dada dia kan. Assalamualaikum. Sebelum sampai mim alaikum, semayang tak tamat lagi. Di assalamu dada dia pusing sana, batal semayang kan. Ujung last minute semayang batal. Ya, orang suruh salam tadi, ya, salam tu yang wajib, rukun qauli. Berpaling tu sunat hay'a fi'liyah. Kita paling ke kanan, paling kiri, itu dia panggil sunat hay'a fi'liyah. Sunat hay'a yang bentuk perbuatan. Sekadar paling, sekadar orang nampak belakang, dah lah. Muka yang paling dengan dada. Dia pulang dengan dada, semayang belum tamat, jawab dia batal semayang. Itu maknanya. Habis lah dia. Kemudian syarat sah yang pertama, syurutus salat khamsatun ahaduha yatakharatun an hadasin wa janabatin. Wallahu a'lam.